Pada masa kita mutekan sesi dan kita kongsikan skrin. Okey. Dan kita terus ke corpus.com, kita terus ke senarai dia ya. Okey. Okey, kita mulakan dengan mengucapkan kesyukuran sekali lagi kepada Allah SWT ya, yang mengizinkan kita untuk bertemu sekali lagi di sesi pagi ini, hari Jumaat, untuk hari terakhir untuk minggu ini. InsyaAllah kita biasanya akan mulakan semula di pagi Isnin ya. Kita semalam telah pun berkongsikan dua kalimah dalam surah Muhammad, surah 47 ayat 21 dan ayat ke-30, iaitu wa qaulun, dengan fi lahnil qauli, satu dalam bentuk marfu', i'rab yang marfu', dan satu dalam bentuk majrur ya, majrur. So sepatutnya sekarang ni kita sudah mengenal dengan melihat baris kepada huruf yang terakhir itu, kita sudah mengenalnya kenapa barisnya diberikan dalam bentuk baris yang tersebut, dan apakah rasional dan sebab-sebabnya, dan apakah konteksnya di dalam ayat itu ya. So hari ini kita sambung kepada ayat yang seterusnya, iaitu 49. Kalau kita tekan di sini, dia akan beritahu kita surah apa? Al-Hujurat ya, the dwelling. Al-Hujurat, ayat yang kedua, kalimah bil qauli ya. Okey. So 49 ayat kedua. Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd. Okey. Kita lihat dulu kalimahnya, iaitu bil qawli ya. Okey, yang pertamanya kita akan lihat komponen lah ya, komponen dalam kalimah ni. Kalau kita besarkan bil qawli, pertamanya ada ba, baris bawah. Baris bawah tu adalah harfun jar ya, kata sendi bi yang biasanya memberi erti dengan ya, dengan. Lepas tu ada alif lam ta'rifah qamariyah yang memberi erti kalimah ini adalah kalimah isim ma'rifah. Isim ma'rifah. Okey. Dengan adanya bi, jadi al-qawlu asalnya ialah al-qawlu akan menjadi majrur. Jadi lam tu ditandakan dengan baris bawah lah. Jadilah jar wa majrur ya. Jar ialah bi, al-majrur tu ialah al-qawli ya. Al-majrur adalah isim yang majrur disebabkan oleh B. So this is straightforward ya. Kita patut sudah mengenal. Ya, sini al-qawli bukan disebabkan oleh jar wa majrur, tapi disebabkan oleh lahni mudhaf, al-qawli mudhafun ilaih, sebab itulah dia majrur lam baris bawah. So di sini lam baris bawah adalah disebabkan oleh harfun jar B ya, menjadikan al-qawli kalimah yang majrur ya. Okey, cuma kita perlu perbetulkan sikit ejaan ya,
dan tulisan saja di sini, iaitu di sini bukannya alif ya. So kalau kita copy yang ni bawa ke Leksi Logos ni, kita boleh perbaiki dia, iaitu tukarkan alif ni kepada alif hamzah wasal. Itu saja ya. Yang lain tu okey. Yang tanda sukun ni tak boleh buat apalah sebab keyboard ni memang default dia tanda bulat, sepatutnya kepala ha. Ya, so tukarkan alif tu kepada alif maksurah. Mana alif maksurah? Yang ini. Tukarkan tu ya. So ini ejaan yang betul lah. Ya, bil qauli ba dari bawah diikuti alif hamzah wasal ya, okey, diikuti oleh hamzah wasal, lam sukun, qaf baris atas, waw yang sukun dan lam kasrah. Itu penulisan dan ejaan yang betul ya. Mungkin saya juga ambil peluang untuk menunjukkan dalam keseluruhan ayat ni ya. Kita tengok keseluruhan ayat ni. Kita boleh perbetulkan apa yang kurang tepat ya, iaitu yang pertamanya di sinilah ya. Ini bukannya alif tetapi alif ziyadah. Alif tu ada tanda bulat ya. So kita gunakan tanda bulat yang ni. Ya. Okey, kita ambil alif dulu sini. Lepas tu letakkan tanda bulatnya yang ini tadi. Yang ini ya. Atau ejaan yang sebenarnya waw dengan alif yang ada tanda bulat dipanggilkan alif ziyadah. Ya, bukannya alif yang tanpa tanda. Ini menurut penulisan Rasam Osmani, so tulisan dia sekarang di sini, dan ini yang tadilah ya, kita tukarkan ni kepada alif maksurah. Alif maksurah pula, hamzah wasal. Okey, so ambil hamzah wasal di mana? Di sini. Yang ini. Okey, tukarkan dia kepada bil qauli, tulisan dia macam tu ya. Yang lain kajahri okey, ba'dikum okey, li ba'din okey, itu saja ya. Lain tu semua okey. Cuma di sini satu lagi, iaitu selepas ha ni sepatutnya ada waw kecil ya. Waw kecil menunjukkan dia mad silah. Ya, sebab di dalam ayat ni kalau kita tengok ya, lahu tidak ada mad silah. So sepatutnya dari segi tajwid dia ada mad silah ya dengan waw kecil ya. So kita tengok kat Leksi Logos ni ada ke feature waw kecil yang kita boleh masukkan. Ya, nampaknya tidak ada ya. Tidak ada. Mungkin kita akan cari nanti kaedah macam mana nak memasukkan waw silah tu, waw kecil. Tidak ada di sini. Okey. Kalau kita masukkan tanda koma ni, okey, sementara tu kita gunakan tanda koma ni lah. Ya, tanda koma yang ini untuk menunjukkan dia adalah mad silah. Lepas hu tu ada waw kecil ya. Okey. Cuba kita tengok ayat yang sebenar ya. Ini adalah penulisan dalam korpus ni, dia tidak tepat ya. Tepat maknanya sepatutnya mengikut Rasam Osmani, sebab penulisan ni masih lagi menggunakan penulisan yang lama dulu ya. So kalau kita nak tahu, tengok di ayat Al-Quran sebenarnya di sini ya. In speech. Okey.
Lihat di sini ada selepas lahu tu ada waw kecil ya. Ni mat silah dipanggil. So yang tu kita kena perbetulkan. Boleh praktis ya. Tuan-tuan dan puan-puan boleh praktis gunakan lesi logos ni untuk ya menaip tulis susunan ayat Quran tu supaya kita sentiasa kemas dengan ayat-ayat Al-Quran ya, dalam konteks nahu dia, dalam konteks soroh dia, dan juga dalam konteks tajwid dia sekali. So tiga-tiga tu mesti kemaslah ya. So wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din. Tu ayat dia ya. So yang kita nak kongsikan sekarang ialah bil qawli ya. So bil qawli ni kalau kita nak pecahkan tu dia sebenarnya adalah daripada ba yang baris bawah harfun ja yang kita gabungkan dengan dia ada komponen hamzah wasal dengan lam, hamzah wasal dengan lam yang mati, lam sukun. Itu dia komponen ya. Lepas tu digabungkan dengan qaulun ya. Itu dia punya gabungan komponen dalam bil qauli itu asalnya ialah qaf bari atas, waw yang sukun dan bertanda dhammah tanwin. Ini asal dia ya. Sebelum dia bergabung menjadi satu kalimah bil qauli, komponen dia ada tiga komponen ya. Ada satu komponen harfun jabi, ada satu komponen alif lam qamariyah ya, dan komponen qaulun isim masdar nakirah yang marfu'. So bila digabungkan tiga-tiga ni barulah dia menjadi kalimah bil qauli ya. So ini yang dipanggilkan teknik pembentukan kalimah ya. Ini kita ni terbalik ini ya. Sepatutnya yang ni bukannya bentuk ini dia terbalik, dia jadi dia macam inilah. Bi tambah alif lam ta'rifah qaulun menjadi bil qauli ya. Dalam pembentukan kalimah biasanya kita buat right to left ya, right to left. Bermaknanya yang ini sebelah kanan. Sambil ini bawa ke sini. Lepas tu barulah ke kiri bil qauli. Tu ya, biasanya kita adalah kanan ke kiri ya. Kanan ke kiri menjadi komponen bila digabungkan menjadi gabungan bil qauli ya. Okey, itu kupasan mengenai bil qauli. So kita lihat balik kalimah dalam ayat tadi. Apakah konteks kalimah tu? Ialah Allah nak berkongsi dengan kita dalam ayat ni. Mungkin kita terus pergi ke ayat tu lah, senang ya. Iaitu di sini ni ayat yang sebenarnya ya. Ayat yang keseluruhan, ayat yang kedua surah Al-Hujurat ni, ya Allah nak mengatakan kepada kita apa? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u, la tarfa'u. Apa yang tuan-tuan boleh dapati daripada sini mengenal ini adalah harfun la di sini yang diikuti oleh ta ya. Harfun la diikut dengan ta biasanya adalah bentuk fi'il nahi, larangan ya. La diikut dengan ta adalah bentuk
larangan, ya. Bermakna di sini pun larangan jugalah, la ta, ya. Itu bentuk larangan. Fi'il dipanggilkan fi'il nahi. Kemudian ada waw al-ziyadah ni, ini adalah fa'il kepada fi'il nahi itu, iaitu kamu semua. Ya. Waw dan al-ziyadah kepada fi'il nahi adalah kamu semua, ya, bukannya mereka. Sebab apa? Semua fi'il nahi melarang adalah kepada orang kedua, ya, kepada orang yang kedua. Nah, jadi waw al-ziyadah itu adalah fa'il dia kepada kata kerja tarfa'u ni, ya. Bila ada ta dan ada waw al-ziyadah di ujung tu, bermakna jenis kalimah ni adalah apa? Fi'il mudhari' majzum. Fi'il mudhari' majzum, ya, besarkan sikit. Tu dia, ya. Bermula dengan ta, kemudian bergabungan dengan waw al-ziyadah di ujung tu menunjukkan kalimah ni adalah fi'il mudhari' jamak yang majzum, ya. Fi'il mudhari' jamak yang majzum. Itu bentuk dia, ya, sama dengan ni. La tajharu. La, lepas tu diikuti dengan ta berbaris atas, kemudian di hujungnya ada waw al-ziyadah. Ta ni gabung dengan waw al-ziyadah, itulah dia punya pelaku kepada kata kerja tu, iaitu kamu semua yang jamak, ya. Sebab fi'il nahi adalah berkaitan dengan orang yang kedua sahaja, ya, bukannya orang yang ketiga ataupun orang yang pertama, ya. So apakah kata dasar dia dan juga huruf akar? Dia adalah rafa'ain. Rafa'ain. Rafa'ain, rafa'a. Rafa'a apa makna? Rafa'a ini adalah kata dasar yang membawa erti meninggikan, ya, naik ke atas, meninggikan. Itu. Jadi ini adalah larangan kepada kita semua. Ini bila ayat diturunkan, dia menunjukkan kepada siapa? Sahabat-sahabat Nabi lah, ya, sahabat-sahabat Nabi. Apabila bersama Nabi, jadi Allah kata, janganlah kamu semua meninggikan, ya, meninggikan, ya. Meninggikan apa? Aswatakum. Aswatakum. So bila larangan, kata kerja larangan, mestilah ada objek dia. So aswata ni adalah objek dia lah, iaitu suara kamu, ya. Kum ni ialah kamu, aswata ni ialah mudhaf, kum ialah mudhafun ilaih. So ini adalah idhafah, suara kamu, ya. Aswatakum ni apa dia? Jamak taksir lah, yang bermula dengan hamzah wasal ni, hamzah qata' ni bariatan menunjukkan apa? Jamak taksir, ya. Apa yang biasa jamak taksir ni mengambil identiti apa, singular muannas, ya. Walaupun dia menunjukkan ramai, dari segi pembentukan kalimah dia adalah muannas yang mufrad, ya. Dia jamak tapi dia gunakan sebagai satu, ya, satu kumpulan, ya, iaitu suara kamu, ya. Biasa kita tak katalah suara kamu, suara kamu saja, ya. Okey, fauqa sauti. Yang ni ada fauqa apa dia? Dia adalah isim zaraf makan. Isim zaraf makan, iaitu location adverb. Bahasa Inggeris dia location adverb, ya, yang mengaitkan situasi ataupun apa, penempatan sesuatu. Location adverb, isim zaraf makan. Dan isim zaraf makan digunakan biasanya dalam bentuk idhafah juga, ya. Fauqa sauti adalah idhafah. Sauti ni apa dia? Sauti ni adalah singular kepada
aswata ni ya. Yang ni dia mansub. Sebab apa dia mansub ta baris atas? Sebab dia adalah maf'ulun bih kepada kata kerja larangan sini. La tarfa'u adalah kata kerja bila melarang daripada melakukan sesuatu, jadi mesti ada objek dia ya. So yang kena larang tu dia menjadi mansub. Aswata tu ta tu mengambil baris di atas ya. Tetapi di dalam sauti ini singular kepada aswa. Kalau marfu dia aswatun. Yang ni sautun. Itu dia punya default ya. Dalam marfu bentuk dia sautun. Aswatun. Ini jamak taksir kepada sautun. Di sini sauti kenapa? Kerana dia mudhafun ilaih ya. Mudhafun ilaih kepada fauqa. Jadilah dia idhafah. Nah, sandaran ya, kata sandaran. Fauqa ialah apa? Sebelah atas, lebih tinggi. Tu maknanya fauqa. Dia adalah isim zarah makan ya, bermakna lebih tinggi daripada sautin nabiyyi. Sautin nabiyyi, sautin ni ialah suara. So suara kena adalah dia punya mudhafun ilaih dia ya. Kalau tidak suara tu dia tergantung. Ya, kena ada sandaran dia. Pada sandaran dia ialah an-nabiyyi, iaitu suara nabi ya, suara nabi. Ya. So ini adalah mudhafun ilaih. Sauti sekarang menjadi mudhaf kepada an-nabiyyi. Tadi sauti adalah mudhafu ilaih kepada fauqa. So inilah dipanggilkan idhafah yang bertindih. Ya, dua idhafah itu. Fauqa sauti adalah satu idhafah, sautin nabiyyi adalah satu lagi idhafah. So sauti ini mengambil peranan dua kali ya. Okey. Ya, dia mengambil peranan dua kali yang berbeza. Pertama dia mudhaf ilaih kepada fauqa, kemudian dia mudhaf kepada an-nabiyyi. Itu dia fauqa sautin nabiyyi. Lebih tinggi daripada suara Nabi ya. Jadi Allah menegur kalau sahabat-sahabat bila bersama Nabi itu cakap lebih tinggi, lebih kuat pada Nabi, ditegur oleh Allah dalam ayat ni ya. Wala tajharu, sekali lagi Allah kata larangan ya. Wa ni so dalam konteks ni wa apa? Wa atifah ya. So dia nak menambah larangan yang pertama iaitu la tarfa'u, satu larangan, kemudian Allah nak nambah lagi satu larangan. So dia dalam konteks yang selaras ya, iaitu dalam konteks larangan. So waw ni menjadi waw atifah ya, waw atifah. Jadi so ini adalah fi'il nahi sama tadi, fi'il nahi yang jamak ya. Fi'il nahi adalah gabungan apa? La ni kita panggilkan la nahi. Tajharu ni ialah fi'il mudhari' jamak yang majzum ya. Fi'il mudhari' jamak yang majzum menjadilah dia fi'il nahi ya. Lahu, kepadanya ya, lahu, kepadanya. Lam ni adalah lam harfun jar, bermakna kepada ataupun baginya. Hu ni ialah isim domainnya, yakni jar wa majrur ya. So semestinya apabila ada isim domain hu, isim domain hu ni ialah apa dia? Isim domain muzakkar mufrad ya, isim domain muzakkar mufrad, kata ganti nama bagi seorang lelaki. Ya, itu dia. So apabila isim dhamir muzakkar mufrad ya, berada di antara dua kalimah yang berbaris ya, lam di belakangnya berbaris atas, ba di hadapannya berbaris bawah. So dua huruf yang bukan dua kalimah ya, dua huruf yang berbaris.
lam berbaris atas, ba berbaris bawah. So ha ni perlu dipanjangkan bacaannya dengan mad silah. Sebab tu dia letakkan waw kecil ya. Waw kecil ni menunjukkan tanda kepada mad silah yang dia kena bacakan lahu ni kepada 2 harakat. Bil qauli dengan perkataan-perkataan ya. Jadi Allah kata janganlah kamu semua ya jaharu ya. Okey, dalam pengenalan kalimah kita banyak mengupas sifat-sifat huruf yang kita panggilkan jahar. Ni samalah jim ha ra ni jahar lah, jahrun. Jahrun maknanya apa? Kuat, terang, tinggi ya, yang berkaitan dengan tu. Maknanya Allah kata janganlah kamu bercakap lantang lah, yang orang Melayu kata janganlah kamu bercakap terlampau tinggi, terlampau kuat ya, dengan percakapan yang suara yang kuat. Itu maksud dia larangan di sini ya. Baginya ke maknanya dengan Nabi ya, bagi Nabi bila bersama dengan Nabi itu bil qauli dengan perkataan-perkataan ataupun dengan ucapan-ucapan. Tadi kita sudah kupas apa bilang kajahri ya. Kajahnika ni adalah jar, harfun jar, seperti ya. Ka yang satu ni adalah satu huruf harfun jar juga, seperti jahri daripada yang sama jahrun ya. So semestilah dia ini adalah isim lah, isim yang majrur. Jadi kajahri adalah apa? Jar wa majrur ya. Ini harfun jar, jadi jahri adalah isim yang majrur ya. Seperti terang ya, terangnya ba'dikum li ba'din ya, di antara kamu kepada ba'di ni di antara, maksudnya di antara kamu. Ba'dikum li ba'din maknanya sesama kamu. Senang macam tu saja ya. Biasa kita akan bacakan sekali apa ba'dikum li ba'din sesama kamu ya. Maknanya Allah kata janganlah kamu bercakap dengan kuat, lantang, dengan percakapan yang kuat ya, seperti kamu terangnya, lantangnya kamu bila bercakap bersama kamu ya. Antah bata a'malukum, kerana perbuatan ni Allah kata boleh. An ni banyak konteks lah ya, untuk kadang-kadang mengatakan iaitu supaya ya, dan banyak ya, banyak cara untuk mengenalnya ya. Tapi dalam konteks ni dia maksudkan ialah apa yang akan mengurangkan ataupun menghilangkan a'malukum, apa amalan kamu ya. An tahbata an adalah harfun nasab ya. Harfun nasab, bila harfun nasab jadi kalimah selepasnya mesti mengambil i'rab yang mansub ya. Sebab tu kita lihat tahbata ya, bukannya baris depan, dia mesti mengambil baris sebab dia adalah fi'il mudhari' yang mansub ya. Bila ada an harfun nasab, kalimah selepasnya adalah fi'il mudhari' yang mansub. Sebab tu digunakan tahbata ya. A'malukum. Jadi yang masukkan ialah apa terbatalnya amalan kamu ya. So amalukum ni adalah fa'il kepada tahbata ni, fi'il mudhari' tadi ya. Ini idhafalah a'malukum wa antum. Waw ni adalah waw haliyah, dipanggilkan waw haliyah ya, keadaan menceritakan keadaan pada ketika itu antum kamu semua la tash'urun ya, kamu semua tidak menyedari. Tash'urun ialah menyedari ya. La ni dipanggilkan la nafiyah ya, la tidak. Tash'urun adalah fi'il mudhari' maklum
wazan satu yang jamak dan marfu'. Bermakna tash'urun bermakna menyedari, la tash'urun bermakna kamu tidak menyedari. Ya, itu cara kita mengenal kalimah-kalimah dan menterjemahkan ya kalimah-kalimah tu di dalam ayat tu, dan kita boleh terjemahkan ayat tu dan kita boleh memahami ayat tu supaya dia menjadikan panduan kepada kita ya. So ini adalah arahan kepada sahabat-sahabat Nabi ketika mereka bersama dengan Nabi ya. Tapi sekarang Nabi tidak ada dia bermakna siapa? Sekarang ni lah ulama-ulama ataupun guru-guru ya, kalau kita bersama dengan tuan guru ya dalam kuliah dan sebagainya, ataupun kita berbincang bersama-sama dengan dia, jadi janganlah kita bercakap dengan suara yang lebih tinggi ya, sebab penggunaan ayat Quran tu berterusan ya, berterusan ya, walaupun ini ditujukan kepada Nabi, tetapi al-ulama warisul anbiya ya, adalah waris daripada Nabi-Nabi, termasuklah ulama-ulama dan guru-guru yang mengajar kita semua tu, kita jadikan dia adab ya. Itu untuk mengupas perkongsian kita kepada ayat Al-Hujurah, ayat kedua. Al-Qawli tadi, bil Qawli adalah kalimah yang ke-13 di dalam ayat tu ya. Cuba lihat di sini, kalau kita lihat di sini tak nampak kalimah yang ke-13-nya, sebab apa? Ini adalah sebahagian saja daripada ayat itu ya. Kalau bil Qawli dalam perenggan ni dia nombor berapa? Wala ni yang pertama, tajharu yang kedua, lahu yang ketiga, bil Qawli yang keempat ya. So maknanya bila dia beri clue kat sini 13 ni, bermakna ayat ini yang sepenuhnya lebih panjang daripada yang ini ya. Dia cuma nak highlightkan bil Qawli dalam konteks perenggan dia daripada ayat yang lebih panjang, iaitu di sini tadi ya. In speech kita lihat, sudah pun lihat ni dah ayat yang sepenuhnya. Mana bil Qawli ni adalah kalimah yang ke-13 ya. Kalau tuan-tuan bilang satu-satu daripada sini, ya ayuha ni yang pertama, allazina yang kedua, amanu ketiga, la yang keempat, tarfa'u kelima, dan sebagainya. Ini tuan-tuan akan dapati bil Qawli ni adalah ayat yang ke-13 ya. Di atas ni pun ada nyatakan ya. So bil Qawli ni adalah kalimah, bukan ayat ya. Kalimah yang ke-13 di dalam ayat yang kedua dalam surah ke-49, iaitu Al-Hujurah ataupun Al-Hujurat ya. Okey, kita sampai di situ saja untuk pagi ini, dan insya-Allah kita akan sambung lagi di hari Isnin akan datang untuk melihat kalimah-kalimah lain yang di dalam ayat-ayat yang seterusnya dalam senarai yang muka surat kedua, sebanyak 42 contoh ataupun 42 kalimah-kalimah yang berkaitan ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih, Doktor. Terima kasih. Terima kasih, Doktor.